أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa, iaitu bercampur, iaitu bertubuh kepada isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi ini hukum dalam keadaan hukum berpuasa. Hukum yang kaitan dengan puasa, dia bermula daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, iaitu pada ayat 183. Dan kemudian ayatnya 185 berkaitan dengan puasa. Kemudian 186 berkaitan dengan doa. Jadi kemudian ayat yang 187 ni masuk balik ayat berkaitan dengan puasa. Di tengah-tengahnya doa, di sinilah nak menyatakan bahawa doa pada bulan Ramadan, doa dalam keadaan berpuasa itu adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nak menceritakan hukum tentang bagi orang yang berpuasa, kerana di awal-awal Islam, bagi mereka yang berpuasa, kemudian apabila setelahnya malam tersebut, apabila mereka sembahyang Isyak ataupun setelah daripada mereka tidur, kemudian mereka jaga, mereka tidak boleh bersama dengan isteri-isteri mereka. Seperti mana disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Jadi para sahabat ini mereka makan dan mereka minum selama mana mereka belum tidur ni, mereka boleh makan, mereka boleh minum. Tapi apabila mereka dah tidur, mereka bangun saja terus tak boleh makan. Mana maghrib tu makan, lepas makan penat, ngantuk, tertidur. Lepas tidur tu dah tak boleh makan. Jadi begitulah juga tengah-tengah para sahabat di malam harinya lepas daripada solat Isyak, mereka bertubuh dengan isteri mereka. Sedangkan di awal Islam diharamkan mereka bertubuh dengan isteri mereka di dalam bulan Ramadan. Lepas tu kalau kita tengok asbabun nuzul sebelah dia, Bara bin Azib Allah berkata saat turun kewajipan puasa di bulan Ramadan, para sahabat tidak mendekati para isteri mereka 1 bulan penuh. Namun beberapa di antara mereka ada yang melanggar larangan itu. Jadi bila dalam bulan Ramadan, jadi ada juga yang langgar juga. 1 bulan Ramadan tak dibenarkan untuk mereka berjima. Begitulah juga apabila mereka telah tidur selepas daripada maghrib, mereka tidur, maka mereka tak dibenarkan lagi untuk makan dan minum. Sehingga kan ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka ni pengsan, lapar sangat. Jadi di siang hari, seperti mana kisah Surmah, Qais bin Surmah. Qais bin Surmah ni dia kerja kebun. Jadi di siang hari dia kerja kebun, bila sampai dekat maghrib nak berbuka, maka isteri dia masakkan untuk dia berbuka. Jadi dah maghrib baru isteri menyediakan makanan. Jadi bila setelah isteri dia siap masak, tengok-tengok dia telah tertidur. Jadi bila dia telah tertidur, lepas daripada maghrib tak boleh dah makan lagi, dia kata dilarang daripada makan. Maka dia teruslah besoknya berpuasa sampai tengah hari, tombang, pingsan. Maka bila Rasulullah diberitahu, Rasulullah SAW telah datang ziarah dia. Kemudian apabila dia telah sembuh daripada pingsannya, maka Rasulullah tanya, kerana semalam dia kerja berat dan dia tak sempat untuk makan malam. Jadi menyebabkan hari ini dia telah pingsan. Maka turun ayat ini, yang mengharuskan untuk mereka makan selagi mana tak terbit fajar. Maka mereka harus makan. Itulah juga di malam itu diharuskan untuk mereka bertubuh dengan isteri mereka. Halal lakum lailatus siyam, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bertubuh kepada isteri-isteri kamu. Jadi pada waktu itu adalah halal. Yang di mana di awal Islam ianya adalah diharamkan sebulan bulan Ramadan, tak benarkan mereka bercampur gaul dengan isteri mereka. Mana tidak dibenarkan bertubuh dengan isteri mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah ibarat pakaian bagi kamu dan kamu adalah ibarat pakaian bagi mereka. Jadi masing-masing menutup di antara satu sama lain.
Segala perkara berkaitan isteri, maka suami dia menjaga. Begitu juga berkaitan dengan suami isterinya, menjaga bagi suaminya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah telah mengetahui bahawa kamu adalah mengkhianati, takhtanu. Kamu mengkhianati, iaitu tak dapat menahan daripada melakukan persetubuhan dengan isteri di waktu malam. Larangan Allah dah ada. Jadi Allah tahu bahawa sifat manusia ni, dia kadang-kadang dia tak dapat menahan hawa nafsunya. Allah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati, iaitu tidak dapat menahan diri kamu untuk mencampuri isteri pada malam puasa. Fataba alaikum. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat ke atas kamu, wa'afa ankum, dan dia memaafkan kepada kamu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, selepas daripada Aisyah, dia tengok isteri dia pakai minyak wangi. Bila dia tengok isteri pakai minyak wangi, maka dia pun tak tahan, maka dia telah bersama dengan isteri dia. Selepas dia bersama dengan isteri dia, maka dia telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan sekian bersama dengan isteri aku." Maka Rasulullah kata, tak ada jalan bagi kamu. Allah tidak membenarkan. Bila Allah tidak membenarkan, tak ada jalan bagi aku untuk memaafkan kamu. Maka turun ayat ini, Allah Ta'ala sebut, "Fataba alaikum." Allah terima taubat, Allah maafkan, dan Allah beri kelonggaran. Ini hikmahnya. Ini hikmahnya, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada kita sampailah ke hari kiamat. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekarang, gaulilah mereka isteri-isteri kamu, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan, putuskan bagi kamu untuk kamu, iaitu anak yang kamu inginkan. Maka perintah Allah, maka hendaklah bersetubuh itu melalui jalan yang dihalalkan oleh Allah, bukan dengan jalan yang diharamkan oleh Allah, seperti melalui orang yang bersetubuh melalui dubur isteri dia. Wa kulu washrabu, dan makanlah kamu dan minumlah kamu. Jadi Allah perintahkan untuk kita makan dan kita minum sampai bila? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Sehingga sampai nyata bagi kamu benang putih. Benang putih di sini ialah fajar siddiq. Daripada benang yang hitam, iaitu daripada waktu fajar. Jadi selagi mana belum masuk waktu fajar, maka diharuskan makan. Lepas itu disunatkan kepada kita untuk bersahur. Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahur barakah." Kerana semuanya pada sahur itu ada barakat. Jadi Nabi SAW sebutkan, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Hendaklah kamu bersahur kerana semuanya pada sahur itu ada barakat. Maka kita, walaupun kadang-kadang orang dah kenyang, tapi sahur bangunlah. Walaupun dia makan sebiji buah kurma, dia minum air sikit, ambil berkat dengan bersahur. Kerana dengan bersahur itu menolong, memberi kekuatan pada kita untuk berpuasa di siang hari tersebut. Jadi kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin kita rasa badan kita kuat, tak sahur pun tak apa. Tapi kadang-kadang bila dah sampai tengah hari, maka kita rasa menyesal ni aku tak bersahur. Jadi sahur itu ada keberkatan. Makna keberkatan di sini ialah sahur itu boleh menolong kita, membantu kita untuk kuat menahan lapar sehingga sampai terbenam matahari. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai kepada waktu malam, iaitu apabila terbenamnya matahari. Hendaklah kita sempurnakan puasa sampai terbenam matahari. Dan Nabi SAW perintahkan kita supaya bersegera berbuka. Sunat ni, segera berbuka ni adalah sunat. Sebab kalau kita melewatkan untuk berbuka pun, dia tidak menambahkan pahala untuk kita. Pahalanya ialah semenjak daripada terbit fajar, terbit waktu subuh, sehinggalah sampai terbenam matahari. Waktu itu je kita diperintahkan. Kita kata aku nak dapat pahala lebih, tak apalah, nanti lepas main tarawih aku baru berbuka. Maka sebenarnya tak menambahkan pahala pun. Dia tak serupa macam kita semayang. Kita semayang, lagi lama kita berdiri, lagi banyak pahala dia. Lagi banyak tasbih yang kita baca dalam rokok dan sujud, maka lagi banyak pahala dia. Dia berbeza dengan puasa. Puasa kita panjangkan dia. Tak apalah, nanti sahur saja baru aku makan. Dia hanya, baki yang selebihnya hanya lapar dan dahaga saja yang dia tahan. Yang dia dapat pahalanya apabila yang diperintahkan oleh syarak. Waktu yang diperintahkan oleh syarak, itulah waktu yang dia berpuasa. Samalah juga kadang-kadang ada orang kata, orang tanya, boleh tak kita start puasa pukul 9 pagi kita start puasa,
Contohnya terbit fajar pukul berapa? Pukul 5.30 lah kata 5.30. Pukul 9.30 baru saya nak start puasa. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 4 jam. 9.30 saya puasa, saya tambahlah nanti lepas terbenam matahari saya tambah lagi 4 jam lagi. Maknanya kamu buat puasa tapi kamu tak mengikut perintah Allah. Kamu menahan puasa pun tak guna. Hanya lapar dan dahaga saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan bermulanya puasa itu apabila terbitnya benang putih, iaitu apabila terbitnya fajar. Kemudian puasa itu disempurnakan sampailah terbenam matahari, dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya segera berbuka. Kenapa? Kerana adat orang Arab ni memang mereka melewatkan berbuka. Lambat mereka berbuka. Kadang-kadang lepas balik tarawih baru mereka nak berbuka. Jadi dia kalau lepas maghrib tu baru orang perempuan dia nak masak. Baru siap-siap nak masak. Lepas nak masak dia tengok dia sembahyang, lepas tu dia masak lagi. Jadi kadang-kadang lepas suami balik tarawih itu barulah makan. Ini adalah merupakan adat kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Berbeza dengan adat kita. Adat kita tengok pula. Setengah jam tu dia dah duduk kat depan hidangan dah penuh, dah terliur dia. Kadang-kadang belum lagi masuk waktu tu, makanan dah duduk dekat dengan mulut dia dah. Dia lagi dahsyat. Jadi sebenarnya kita bila nak menentukan waktu berbuka, maka pastikan waktu telah masuk. Ini tengok pukul 7.13 kan. 7.13 tengok 7.13. Tangan tengok 7.13. Ini dah dekat ni. Tepat masuk 7.13 terus sumbat. Rupa-rupanya waktu tak masuk lagi, batal puasa kita. Maka biarlah kita betul-betul yakin masuk waktu. Biarlah lebih sikit. Jangan kita terlampau cepat sangat sehingga menyebabkan batalnya puasa kita kerana dianya belum lagi masuk waktu. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu menggauli mereka, iaitu isteri-isteri kamu, sedangkan kamu orang-orang yang beriktikaf di dalam masjid. Jadi beriktikaf dalam masjid ini dia adalah merupakan suatu ibadat. Maka tidak patut satu orang itu dia melakukan jima, persetubuhan yang dilakukan di dalam masjid. Jadi iktikaf dalam masjid ni, satu orang apabila dia iktikaf, niat iktikaf, di antara perkara yang membatalkan iktikaf dia apabila dia bersetubuh dalam masjid, maka batallah iktikaf. Tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu mendekatinya. Jadi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menghampirinya. Kerana menghampirinya akan menyebabkan satu orang itu dia akan melakukan persetubuhan di dalam masjid. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melalui ayat-ayat Allah ini supaya apa? Menghasilkan sifat takwa. Dengan kita jaga hukum Allah. Jaga hukum Allah itu sendiri menghasilkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tahu lagi dilanggar lagi. Maka tahu lagi langgar sebenarnya lebih teruk lagi perbuatan dia. Mana dia akan termasuk di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah. Macamlah orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka tahu benda yang mereka dilarang, mereka tahu mereka dilarang, tapi mereka langgar. Jadi Allah telah jelaskan melalui ayat ini tentang hukum bab berkenaan dengan puasa ni. Maknanya tak boleh berjima dengan isteri dalam keadaan berpuasa. Kerana puasa itu ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada makan, minum, jima. Makan, minum, jima ini perkara yang sepakat oleh ulama. Mana kita kata puasa tu apa? Puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan jima ni. Jadi apabila satu orang melakukan salah satu daripada tiga ni, maka menyebabkan batallah puasanya. Jadi nak beritahu kepada kita, puasa ni juga akan melahirkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti macam mana solat, seperti macam mana puasa dan segala ibadat-ibadat, lagi banyak kita beribadat akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi dalam puasa ni kita kena ingat, bila puasa kita nak makan, disunatkan kita bersahur.
disunatkan kita berbuka, ambil makanan. Sebab tak boleh sama sekali kita menghubungkan puasa, yang kita panggil puasa wisal, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iyyakum wal wisal, taklah kamu jauhkan daripada menghubungkan puasa. Macam mana menghubungkan puasa? Hari ini puasa tak buka sampai keesokan harinya, sambung lagi, hari kedua, hari ketiga sambung. Ini dilarang oleh syarak. Allah Ta'ala larang sebab dia akan menambahkan kemudaratan kepada diri kita. Sedangkan puasa itu sebenarnya untuk menghasilkan takwa kebaikan pada diri kita, baik daripada segi kesihatan, baik daripada zahir, baik daripada segi jasmani kita. Tapi adapun apabila dia menghubungkan puasa tadi, maka sebenarnya akan membawa dia kepada kebinasaan diri dia sendiri. Jadi dalam berpuasa, maka di sana ada waktu berbuka dan waktu sahur. Maka kita kena ingat, puasa akan diterima oleh Allah kalau makanan dia adalah makanan yang halal. Ketika dia buka daripada yang halal. Ketika dia sahur daripada yang halal. Begitulah juga sama dengan doa. Dalam bab doa ni, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang makanan dia adalah daripada makanan yang halal. Itu syarat untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu orang itu, kalau dia makan daripada yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa dia? Satu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala ketika mana dibacakan ayat ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah daripada yang halal-halal, yang baik-baik yang ada di atas muka bumi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya mustajab doa. Nabi kata, atib mat'amak, dalam keperbaikan makanan engkau, takun mustajab da'wah, nescaya engkau adalah orang yang mustajab doa. Bila makanan halal, maka doa akan menjadi mustajab. Maka makanan yang halal, pastikan dia halal yang baik, yang tidak ada syubhah padanya. Dia masalahnya kita akhir zaman ni, masalahnya syubhah pun kita tak peduli yang syubhah. Maka yang syubhah apabila ada ulama mengatakan halal, ada ulama mengatakan haram, maka benda tu ada syubhah, kita tinggalkan dia. Jadi bila kita tinggalkan syubhah, kita makan yang halal, maka dia memberi kesan kepada doa kita mustajab. Begitulah juga dengan puasa kita. Puasa kita apabila ianya daripada makanan yang halal, barulah ibadat kita diterima oleh Allah. Bagaimana satu orang dia pergi haji, duit dia daripada yang haram, dapat nombor ekor pergi haji. Dia nak duit orang, lepas tu dia pergi haji. Samalah juga kalau orang yang sembahyang, dia memakai baju tu mana? Baju dia curi. Dia sempat pula pergi pasar raya, kan? Pasar raya tu dia pandai, dia bawa beg. Dia ada beg galah dia. Bila masuk dalam tengok baju cantik-cantik, lipat kan masuk dalam beg. Dia curi. Ini contohlah. Contoh saya beritahu. Manakala dia curi, ataupun dia lalu di belakang rumah orang, tengok orang sedia baju cantik, lepas tu dia ambil curi. Dia gunakan untuk sembahyang. Maka apakah faedah sembahyang dia daripada pakaian yang haram? Maknanya nak mustajab doa, nak amal puasa kita diterima Allah, pastikan makan minum kita adalah daripada yang halal. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu bil batil, dengan cara yang batil. Jadi jangan kita makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kadang-kadang dengan datangkan saksi yang palsu. Sebenarnya benda itu bukan hak kita. Dia tak ada bukti, dia tak dapat datangkan bukti, maka kita datangkan saksi-saksi yang palsu. Kita dakwa tanah tu tanah kita. Ya. Orang tu kata tanah dia. Kita pernah satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang Yahudi dakwa tanah satu orang sahabat ni, dia kata tanah dia. Sahabat ni dia tidak ada bukti nak memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tanah yang telah diambil oleh Yahudi itu adalah tanah dia. Dia tak boleh nak beri bukti dia. Sebab dia dakwa Yahudi itu ambil tanah dia, tapi dia tak boleh beri bukti. Maka Rasulullah kata, kalau gitu sumpah daripada orang Yahudi. Kalau dia sumpah, itu adalah hak dia. Maka ya Rasulullah, orang itu tak boleh orang Yahudi ya Rasulullah, tak boleh dipercayai. Rasulullah kata, nak buat macam mana? Kalau dia sumpah, itu hak dia. Sebab apa? Dalam pendakwaan dalam Islam ni, bila kita dakwa orang, kita mesti datangkan bukti. Bila kita tak datang bukti, kita dakwa barang kita, tapi kita datangkan bukti, maka sungguh dia sumpah. Kata barang itu barang dia. Bila dia kata itu barang dia, dah selesai. Hak dia. Sebab bukti kita tak ada, dia menang. Tapi kalau dia dengan sumpah yang palsu, dia makan harta
Dia makan orang dengan jalan harta yang batil. Begitulah juga makan harta ni dengan jalan yang batil. Tak kiralah sama ada dalam bentuk jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada jual beli yang ada gharar, ada penipuan, ataupun yang mana dalam jual beli tadi ada perkara yang berkaitan dengan riba contohnya, ataupun khianat terhadap harta orang beri amanah pada kita, tapi kita khianat, kita tak mahu pulang, kita dakwa kata barang yang kamu simpan itu adalah barang saya sendiri. Jadi kita akui barang itu barang kita, bukan barang dia. Jadi sama ada dia melakukan khianat. Allah larang daripada makan harta setengah kamu dengan setengah lain dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam, dan jangan kamu memberi sebagai suap dengan harta itu kepada para hakim. Pergi ke mahkamah bagi suap ke hakim. Inilah yang paling banyak sekali berlaku. Saya ingat bekas ketua hakim negara dalam satu artikel dia pada tahun 2006, dia tulis dalam satu artikel dia di Utusan Malaysia, dia sebutkan kebanyakan, dia ketua hakim negara, bekas ketua hakim negara, dia kata kebanyakan hakim ni makan rasuah. Dia ketua hakim negara, dia sendiri pun yang sebut. Sebab apa? Kadang-kadang dia ada budak mahkamah. Budak mahkamah ni yang kadang-kadang orang yang ada kes, dia jumpa dengan budak mahkamah ni supaya bagi suap kepada hakim untuk hilangkan fail dia, supaya fail dia disorokkan. Mana ditutup kes dia, failnya tak ada. Jadi bila nak dibicara, kes dia memang tak ada, failnya pun tak ada. Maka dia lepas, dibuang kes, bukti tak ada. Jadi inilah yang paling banyak sekali yang berlaku di mahkamah, yang mana orang memberi rasuah kepada hakim supaya sama ada untuk melepaskan kes dia ataupun untuk dia dibebaskan daripada kes dia tersebut. Litakuru fariqam min amwalin nas bil ismi, agar kamu dapat memakan sebahagian daripada harta manusia, iaitu harta orang lain dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, dan padahal kamu mengetahuinya. Kadang-kadang kita sengaja beri kepada hakim tujuan supaya kes itu menang kepada kita, sedangkan benda yang kita dakwa itu adalah hak orang lain. Tapi kita hulur kepada hakim itu supaya dia menjadi hak kita. Ini juga memakan harta dengan cara yang batil. Sebab tu kalau kita lihat kepada asbabun nuzul yang disebutkan, Sa'id bin Jubair Allah berkata suatu hari Qais bin Abi berkata tanah dengan Abdan bin Hashwa al-Hadrami. Keduanya datang meminta keadilan pada Rasulullah SAW. Qais adalah yang tertuntut dan Abdan adalah yang menuntut. Lalu Qais hendak bersumpah di hadapan hakim untuk menguatkan pengakuannya atas pemilikan tanah yang diperebutkan. Allah kemudian menurunkan ayat ini, dan kepemilikan tanah itu akhirnya diberikan kepada Abdan yang menuntut itu. Jadi nak memberitahu kepada kita, hakim ni mana jangan kita rasuah dia, ataupun jangan kita melakukan suatu sumpah yang dusta untuk kita mendapatkan hak orang lain. Dan inilah yang paling banyak sekali berlaku di mahkamah. Lebih lagi hari ini mahkamah kita adalah mahkamah sivil, mana perundangan dia adalah yang dicipta oleh orang-orang kafir, mereka yang cipta, mereka yang buat. Jadi mudah untuk orang memberi rasuah terhadap hakim-hakim. Ayat ni memang ayat larangan daripada memberi rasuah. Jangan kamu memberi suap ni. Maknanya berdosa pada orang yang beri rasuah dan orang yang makan rasuah, sebenarnya dua-dua berdosa. Cuma ada satu keadaan saja. Keadaan yang mana orang yang memberi rasuah dia tak berdosa, tapi orang yang makan rasuah dia berdosa. Kita kadang-kadang kita tahu kalau dengan kes yang biasa kita tak akan menang, tapi sedangkan hak kita, benda hak kita, tapi kita dah tahu orang tu akan dapat. Jadi caranya macam mana? Jadi terpaksa kita bagi kepada dia, hakim tu ambil dia berdosa. Rasuah tapi kerana kebenaran. Kalau rasuah dia kerana kebenaran, memang benda tu hak kita, tetapi oleh kerana pihak sana dia datangkan dengan saksi-saksi semua yang palsu, yang bohong. Jadi untuk kita mendapatkan hak kita, jadi kita terpaksa buat. Maka itu lain. Samalah juga macam kadang-kadang, macam saya dulu belajar di Syria. Belajar di Syria ni bukan senang nak dapat visa, nak hidupkan visa ni susah. Saja-saja nak hidupkan visa sangat payah nak dapat. Jadi duduk dekat Syria tu duduk dengan cara haram. Memang tak ada visa. Tapi nak dapat visa ni satu cara je jalan yang boleh dibuat. Rasuah kepada immigration. Bila rasuah kepada dia tak banyak cerita, bagi duit tegur dia cop. Padahal dia nak cop dia boleh cop pun. Jadi terpaksa bagi duit dia tegur cop. Kadang-kadang tengok, ada kadang-kadang diminta dengan kadar yang tinggi bayaran. Kadang-kadang diminta $100.
Kadang-kadang kita bagi dengan dia 100 lira, kita bagi kat dia 1 lira, dia ambil je. Kita tengok kadang-kadang ada tempat-tempat yang dibolehkan apabila hak kita diambil oleh orang lain, maka terpaksa kita bagi rasuah. Dia berdosa, kita beri tak berdosa. Tapi cuma masalah bila masalah immigration ni, kerana kita nak cepat, maka kita beri rasuah. Inilah yang kebanyakan berlaku jemaah Arab lah terutamanya. Saya tengok jemaah Arab bila nak keluar masuk, semuanya terpaksa bayar duit dengan immigration Saudi ni. Jadi bila bayar, semua lepas. Macam saya dulu, bila daripada Madinah, okeylah Saudi lepas. Tapi bila Jordan nak lepas dengan Jordan punya nak masuk Syria, kena bayar duit. Dia minta, ni dia minta terus. Kalau tidak, dia suruh tunggu. Sehari esoklah baru boleh lepas. Kadang-kadang dia sengaja buat macam tu kerana dia nak duit. Jadi amalan dia memang dia sendiri tu suka makan rasuah masalahnya. Kita terpaksa, tapi kadang-kadang kita tak perlu pun buat. Masing-masing terpaksa dalam mujahadah, susah payah supaya tidak menggalakkan rasuah. Tapi kadang-kadang bila kita nak buat, dia tak nak pula. Dia biarkan kita pula duduklah tunggu kat bas tu satu hari. Duduk, dia tak layan kita. Sebab apa? Duit tak bagi. Kadang-kadang dia sengaja menyeksa kita sebab tujuan dia nak dapatkan duit. Risuah tu rasuah. Rashin waw ta marbutah. La'ana Allahu ar-rashi wal murtashi walladhi yamshi bainahuma. Allah Ta'ala laknat kepada orang yang beri rasuah, orang yang mengambil rasuah, dan orang yang berurusan di antara dua orang ni, yang berjalan, yang tukang, orang tengah dia. Ketiga-tiganya berdosa.